A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okey, insya-Allah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Hasyr ayat yang ke-11. Sebelum kita sambung, kita tengok ayat-ayat yang lepas, antara pengajarannya dan kaitan dengan ayat hari ini. Sebagaimana kita maklum, surah Al-Hasyr ialah cerita tentang pengusiran orang Yahudi daripada Madinah. Satu kumpulan daripada orang Yahudi daripada Madinah, iaitu Bani An-Nadir. Jadi bagaimana Islam bila diamalkan, bila dipraktiskan dalam kehidupan, walaupun bilangannya tak ramai, kekuatan senjata pun tidak ada, kekuatan tentera pun tak sehebat musuh, tapi Islam boleh mengusir orang-orang Yahudi daripada bumi yang mereka lebih awal tinggal dibanding dengan Nabi dan para sahabat. Itu menepati apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu betul-betul beriman kepada Allah, kamu melaksanakan perintah Allah dan kamu menjadi penolong agama Allah, maka datanglah pertolongan Allah. Walaupun dalam keadaan kamu tidak sangka dan tidak terfikir pun untuk mengusir orang Yahudi yang lebih lama tinggal dan lebih kuat ekonominya dari Madinah. Kamu tak terfikir. Sebab apa? Sebab apa yang Allah boleh lakukan adalah di luar daripada pemikiran kita. Bila Allah nak, kun fayakun. Okey, jadi ayat yang lepas Allah bagi tahu tentang kekuatan orang-orang yang beriman. Kekuatan orang-orang yang beriman. Dan Allah sebut ciri-ciri orang beriman ada tiga jenis. Semoga kita termasuk dalam salah satu golongan. Golongan pertama ialah orang fakir muhajirin daripada Mekah. Mereka fakir tapi mereka beriman. Mereka fakir tapi mereka digeruni oleh musuh. Sebab mereka hidup untuk Allah dan kerana Allah. Mereka sanggup korbankan segala-galanya, harta, kampung halaman, bahkan nyawa demi untuk menegakkan agama Allah. Maka mereka orang fakir yang terpuji. Mereka orang fakir yang digeruni oleh musuh. Golongan kedua ialah golongan Ansar. Iaitu golongan yang juga orang fakir di kalangan Al-Ansar. Walaupun ada juga orang kaya, tapi kebanyakannya mereka adalah orang yang kafir, sehingga Allah sebut secara khusus sifat kefakiran orang Ansar, iaitu mereka mendahulukan orang muhajirin dari segi keperluan makanan dan sebagainya, walaupun mereka sendiri adalah sangat-sangat berhajat, walaupun mereka sendiri adalah fakir. Jadi golongan kedua yang menjadi tonggak kekuatan Islam ialah orang Ansar yang berada di Madinah. Dan kekuatan mereka asasnya ialah sebab mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, kekuatan mereka ialah sebab mereka mencintai kerana Allah. Mereka cinta orang muhajirin yang fakir demi kerana Allah, demi untuk menegakkan agama Allah. Dan mereka tidak ada kepentingan, tidak ada hajat sedikit pun untuk diri mereka ataupun keluarga mereka. Kemudian Allah kata golongan Ansar inilah golongan yang muflihun, yang berjaya. Kenapa? Kekuatan mereka juga ialah mereka dapat mengawal, mengekang sifat asyuhha, sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri mereka. Maka itulah golongan yang berjaya.
Okey, golongan ketiga yang menjadi tonggak kekuatan Islam ialah golongan yang mengikuti tabi'in, golongan yang mengikuti sifat-sifat golongan Ansar dan golongan Muhajirin. Dan antara ciri yang disebut oleh Allah dalam pada golongan yang ketiga ialah mereka sentiasa cinta kepada orang dahulu, orang Muhajirin, orang Ansar. Apa bukti mereka cinta? Mereka sentiasa berdoa. Bahkan mereka menganggap orang Muhajirin, orang Ansar, walaupun bukan saudara mereka, walaupun bukan hidup sezama dengan mereka, walaupun jarak mereka 1400 tahun, tapi mereka anggap orang Muhajirin, orang Ansar adalah ikhwan, saudara mereka, adik-beradik mereka. Itulah kekuatan Islam. Bila beriman kepada Allah, bila diikat dengan akidah mentauhidkan Allah, maka semua orang Islam di mana-mana saja, bila-bila masa adalah saudara mereka. Dan begitu juga sebaliknya, kelemahan umat Islam ialah bila mereka menganggap orang Islam yang lain bukan kumpulan mereka, bukan parti mereka, bukan bangsa mereka, bukan negara mereka, mereka anggap itu bukan saudara mereka. Itulah punca kelemahan umat Islam di mana-mana dan bila-bila masa. Jadi dalam ayat yang ke-10, Allah nak bagi tahu kewajipan orang beriman ialah mencintai, menyayangi saudaranya yang seagama, sama ada yang telah meninggal sekian lama, ataupun yang baru meninggal, ataupun yang hidup sesama dengan mereka, ataupun yang akan datang. Kena ada cinta. Apa bukti cinta? Menitip doa kepada mereka setiap masa, setiap waktu. Bahkan ulama kata inilah doa yang terbaik. Doa yang terbaik kepada doa yang terbaik daripada orang beriman kepada orang beriman yang lain. Sama ada yang dah meninggal ataupun yang masih hidup. Sebagai bukti keimanan kita. Apa doa terbaik? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Raufur rahim. Dan juga ulama kata ayat yang ke-10 ditutup dengan dua sifat Allah. Rauf dan Rahim. Rauf mana yang maha melindungi, dan Rahim maha menyayangi. Rauf melindungi manusia daripada segala musibah, daripada segala perkara yang tak disukai. Rahim maha penyayang, iaitu membawa kebaikan kepada hamba-hambanya. Jadi Allah nak bagi isyarat. Kenapa kamu kena sayang kepada orang Muhajirin, orang Ansar, walaupun kamu tak pernah bertemu, bukan bangsa kamu, bukan hidup sesama dengan kamu? Kenapa kamu kena sayang? Sebab mereka adalah orang yang berjuang kerana Allah. Mereka hidup kerana Allah. Mereka korban segala-gala kerana Allah. Dan Allah sangat sayang pada kamu. Jadi kalau kamu cinta pada Allah, kamu kena cinta orang yang Allah cintai. Tandanya ialah sentiasa berdoa. Dan juga ulama mengatakan sesiapa yang memiliki dua sifat ni, ini sifat Allah Raufur Rahim, tapi kita sebagai orang beriman kena ada sedikit sebanyak ataupun tempias daripada sifat Rauf dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa dah? Kita kena ada sifat menyayangi semua saudara kita. Sebagaimana Allah sayang pada orang Muhajirin, Allah sayang pada orang Ansar, Allah sayang pada semua hamba-Nya, maka kita juga kena sayang kepada siapa saja yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semakin kita belajar tadabbur, semakin kita belajar sifat-sifat Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita kena tempias sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sebagaimana saya sebut minggu lepas, kita bukan golongan pertama, iaitu bukan Muhajirin, dan kita juga bukan golongan Ansar, tapi kita ada peluang untuk menjadi golongan yang ketiga, tabi'in. Bila kita golongan ketiga pun tidak, maka kita adalah golongan yang celaka. Golongan yang celaka. Tidak cinta pada Muhajirin, tidak cinta pada orang beriman adalah golongan yang celaka. Sebab Allah kata innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang beriman sifatnya mesti berkasih sayang, mesti bersaudara. Kalau tidak bersaudara, tidak berkasih sayang, dia tidak beriman kepada Allah. Allah guna perkataan innama. Sesungguhnya hanyalah sifat orang beriman mesti merasai orang Islam yang lain adalah
ikhwah, saudaranya. Okey. Ayat hari ini Allah nak cerita pasal apa? Kalau 3 yang lepas Allah sebut 3 golongan orang beriman yang terpuji, tonggak kekuatan Islam. Kekuatan mereka bukan terletak pada bilangan yang ramai, bukan terletak pada ekonomi, bukan terletak pada senjata, bukan terletak kepada apa lagi? Tapi terletak kepada keimanan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul, dan pengorbanan mereka untuk menegakkan agama Allah, sehingga mereka sanggup beri apa sahaja yang mereka miliki, yang mereka sayangi, sama ada harta, ataupun tanah air, ataupun nyawa mereka sendiri. Jadi hari ini, ayat hari ini Allah nak sebut pula golongan yang terbalik. Golongan yang berkasih sayang bukan kerana Allah. Golongan yang hidup bukan kerana Allah. Siapa golongan ini? Kita tadabbur. Dah, okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam. Tidakkah? Tara, alam tara. Engkau apa ni? Engkau, banyak kita jumpa alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yarau ila tayr. Jadi tara ni asal dia melihat kan, tapi di sini tidakkah kamu berfikir? Tidakkah engkau perhati? Perhati kepada apa ni? Ilal lazina, kepada allazina, orang-orang yang nafaku mereka apa dia? Tak, nafaku munafik. Daripada perkataan nifaq. Nifaq ni makna munafik. Dia makna dia juga dia panggil ada satu jenis binatang namanya yarbu'. Al-yarbu'. Binatang yarbu' ni dia duduk dalam tanah kan. Dia masuk lubang ni. Ini tanah ni. Dia masuk lubang ni, dia ada 2 lubang. Dia keluar lubang ni. Jadi dia nak menipu binatang lain ataupun musuh dia, dia masuk kat sini kan. Tapi sebenarnya dia keluar ikut sini. Ini sifat orang munafik. Jadi orang munafik ni dia masuk pintu Islam, dia keluar pintu kufur. Jadi munafik ialah menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Hamster ke? Tak, ini hidup dalam tanah. Hamster bukan dalam tanah kan? Tak tahu dah bahasa Melayu apa dia? Okey. Tidakkah engkau perhati kepada orang yang mereka munafik, berpura-pura? Boleh? Apa yang Allah nak cerita ni sebenarnya? Sekarang Allah dah cerita tentang orang muhajirin. Jelas mereka beriman. Yang kedua orang ansar. Jelas mereka beriman. Yang ketiga tabi'in. Ada tak saki baki lagi? Orang yang berupa Islam. Rupa dia Islam. Duduk di Madinah. Tapi tak termasuk 3 golongan tu. Ada tak? Ada. Ni Allah nak bagi tahu. Sebab itulah. Kalau tak termasuk 3 golongan, dia masuk golongan ni. Yang keempat, iaitu golongan munafik. Apa sifat munafik ni? Apa sifat munafik? Yaquluna, mereka berkata li ikhwanihim, kepada ikhwanihim, saudara mereka. Tengok bahasa Al-Quran. Orang munafik ni rupa dia apa dia? Rupa dia Islam ke kafir? Islam. Tapi dia berkata pada saudara mereka. Siapa saudara mereka ni? Allazina kafaru. Saudara mereka yang iaitu orang-orang yang mereka kafir. Dari mana ni? Min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab.
Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Yang paling jelas di sini ialah Yahudi. Sebab yang banyak tinggal di Madinah adalah Yahudi. Okey. Sekarang cuba tengok penggunaan perkataan ikhwan. Bila kita sebut ikhwan, kepada siapa kita sebut ikhwan? Kepada siapa? Tak, kita sebagai orang Islam, kepada siapa kita kata dia adalah ikhwan saya? Saudara seagama. Kan doa sebelum ini apa doa orang beriman? Yang golongan ketiga, doa mereka, Rabbana fir lana wali ikhwanina. Kan? Ikhwan. Jadi orang beriman berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, ampunkan dosa kami dan ampun dosa ikhwan kami. Siapa? Orang muhajirin dan. Jadi keikhwanan orang beriman ialah berdasarkan keimanan. Tapi orang munafik ini rupa dia Islam. Tapi siapa ikhwan mereka? Subhanallah. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Dengan penggunaan perkataan ikhwan, apa yang Allah nak bagi tahu? Maknanya mereka ni sebenarnya bukan Islam. Kalau Islam, ikhwan mereka ialah orang Islam. Tiba-tiba ikhwan mereka orang kafir, maka jelas orang munafik bukan orang Islam. Satu. Yang kedua, orang munafik menganggap orang kafir itu sebenarnya saudara mereka. Sebenarnya Allah nak bongkar bahawa mereka tak pernah anggap orang beriman adalah saudara mereka. Sebab mereka berpura-pura. Sebab itulah Allah guna perkataan alam ni, kita dah belajar sebelum ni kan. Alam ni, huruf istifham. Dah banyak kali kita jumpa ni. Istifham ada berapa jenis? Dua. Satu, hakiki. Yang kedua, majazi. Hakiki ni seolah nak jawab panah. Majazi sama ada nak apa? Nak menyindir, nak mencela, nak mengutukkan, nak menegaskan. Okey. Istifham dalam ini nak apa? Cuba perasan, cuba berfikir. Apa yang Allah nak daripada soalan dalam ayat ni? Bukan juga. Tengok saya terjemah. Wahai Muhammad, kamu tak tengok ke? Kamu tak fikir ke? Ni orang munafik yang berkata kepada saudara mereka yang kafir. Mereka zahirnya Islam, solat di belakang kamu. Tiba-tiba dia boleh kerjasama dengan orang kafir sehingga mereka anggap orang kafir saudara mereka. Jadi tujuan soalan ni apa dah? Dipanggil li ta'jib. Untuk melahirkan rasa pelik. Pelik tak? Solat belakang Nabi. Berperang bersama Nabi. Tapi buat perancangan jahat dengan orang Yahudi. Pelik tak? Dan berlaku bila ni? Zaman Rasulullah. Rasulullah jadi ketua negara, pemimpin yang paling hebat, Rasul yang terbaik. Tapi masih berani orang berpura-pura solat belakang Nabi, tapi dalam masa sama berkompromi dengan orang Yahudi. Jadi kalau zaman Nabi ada orang macam ni, zaman kita? Allah nak kita berfikir dan cuba cek belakang kita. Boleh? Banyak tak ni? Yang paling banyak siapa? Dia solat, dia puasa, dia pergi haji, tapi banyak dia bila buat kerjasama macam tak membantu Islam. Kadang-kadang nampak dia nak membantu Islam, tapi tengok-tengok buat kerjasama dengan orang kafir. Kadang-kadang dengan orang Islam juga yang terlibat dengan rasuah, terlibat dengan rompakan duit rakyat. Betul. Kadang-kadang orang yang mendakwa dia sunnah, tapi menyokong kerajaan yang merampas hak rakyat, menyalahgunakan kuasa, terlibat dengan rasuah, korupsi. Tapi dia mendakwa dia sunnah. Macam mana sunnah tapi menyokong kemungkaran? Ada tak ciri-ciri munafik? Ada. Islam mesti ada prinsip. Tak boleh digadaikan. Jadi Allah nak suruh kita berfikir. Kalau zaman Rasulullah, di belakang Nabi pun ada orang yang berpura-pura, bahkan terang-terang
Allah bongkar. Mereka bekerjasama dengan ahli kitab. Maka zaman kita lagi bercambah ni. Jadi jangan fokus pada orang kafir sahaja. Jangan fokus pada orang kafir saja. Kenapa? Yang mana lagi bahaya? Yang munafik ke yang ahli kitab ni? Mana lagi bahaya? Munafik. Sebab itulah ahli kitab ni Bani Nadir. Terang-terang dia kafirkan. Nabi halau tak dia? Halau. Dan orang munafik ni dia kerjasama dengan Bani Nadir. Tapi Nabi halau tak orang munafik? Tak. Kenapa? Pada zahirnya Islam. Yang ni bahaya ni. Dia kekal dalam barisan Islam. Kita duk tuding jari pada orang Yahudi. Yang dalam selimut kita ni, tikam kita dari belakang. Boleh? Oh, ramai ni. Yang paling ramai siapa ni? Ahli politik. Kan? Sentiasa berubah. Sentiasa tukar parti. Bila tu? Bila ada kepentingan. Nampak parti dia nak kalah, dia tukar parti lain. Bila parti lain menang, dia pun tak ada prinsip. Okey? Jadi Allah nak begitu, pelik tak? Ni. Duk solat belakang kamu pergi berjat, tengok-tengok. Buat MOU dengan Yahudi Bani Nadir. Ini sebenarnya kisah ni apa ni? Kisah Bani Nadir ketika nak dihalau oleh Nabi daripada Madinah. Jadi sebelum Nabi halau, orang munafik ni pergi jumpa orang Bani Nadir. Apa mereka kata? Mereka kata pada saudara mereka yang kafir. Lain pasti in sekiranya ukhrijtum kamu dikeluarkan lanakhrujanna pasti kami akan keluar ma'akum bersama kamu. Okey, apa yang dijanjikan oleh orang munafik dengan orang Yahudi Bani Nadir? Pertama, kalau bila orang munafik tahu Nabi nak usir Bani Nadir, dia cepat-cepat pergi jumpa Bani Nadir. Dan mereka anggap Bani Nadir itu adalah ikhwan mereka. Janji mereka pertama kepada Bani Nadir apa dah? Kalau kamu diusir oleh Nabi, kami akan ikut sama. Sebenarnya betul tak? Betul tak? Bani Nadir diusir, dia pun keluar sekali. Tak. Jadi Allah nak bongkar lagi. Sifat apa ni? Sifat pendusta. Dia tengok mana yang boleh makan. Orang panggil apa? Kaki dia duduk dalam dua kolam. Kalau dia nampak Islam nak menang, dia kata kami akan bersama Nabi. Bila dia nampak Islam, orang kafir akan menang, dia kata kami akan bersama kamu. Tapi semua ni perancangan dia buat secara terbuka ke tersembunyi? Tersembunyi. Sebab apa? Sebab dia tak nak dia, perancangan dia terbongkar. Kalau terbongkar, habis. Satu, perjanjian dia. Yang kedua, wala nuti'u fikum. Dan tidak kami nuti'u, kami taat fikum pada kamu ahadan, seorang pun, abadan, selamanya. Apa maksud ni? Ini janji yang kedua orang munafik. Janji yang kedua orang munafik. Iaitu kami tidak akan taat seorang pun. Seorang ini sebenar siapa? Kami tidak akan dengar, kami tidak akan patuh seorang pun daripada orang beriman. Nabi ke sahabat, kami tak akan dengar sekiranya perintah mereka untuk menghancurkan kamu. Kami tidak akan taat seorang pun di kalangan orang beriman untuk menghancurkan kamu. Nampak tak? Mana dia taat pada siapa ni? Orang kafir. Yang bercakap ni siapa? Ada pendapat mengatakan iaitu ketua munafik. Siapa ketua munafik? Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Nama cantik tak? Dia Abdullah bin Ubay kat mana? Madinah. Abu Jahal, Abu Sufyan.
Antara dua nama ni mana yang cantik nama dia? Abdullah bin Ubay ke Abu Jahal? Mana lebih cantik? Abdullah bin? Tapi antara dua ni mana paling jahat pada Islam? Abdullah lah, apa pula Abu Jahal? Kenapa Abdullah lagi jahat? Sebab dia musuh dalam selimut, gunting dalam daging dalam. Itu kelebihan orang Melayu. Pantun ke pepatah dia ingat. Boleh tak? Jadi jangan terkeliru dengan nama. Kadang-kadang nama cantik Abdullah, tapi dialah paling jahat, lebih jahat daripada Abu Jahal. Okey, kemudian ini janji yang ketiga. Wa'in dan sekiranya qutiltum, kamu dibunuh. Sekiranya kamu dibunuh, lanansurannakum, pasti nansurannakum, kami akan nansur apa dia? Kami akan bantu. Bantu ataupun menolong. Siapa janji ni? Bukan. Siapa janji ni? Orang munafik lah ni. Orang munafik janji kepada siapa? Ahli kitab Bani Nadir. 3 janji dia. Pertama, kalau kamu diusir, kami akan keluar bersama. Kita adalah bersaudara. Kamu sakit, kami sakit. Kamu diusir, kami akan usir sekali. Kemudian yang kedua, kami tidak akan dengar satu pun perintah Muhammad dan sahabat-sahabat. Yang ketiga, kalau kamu diserang, kami akan menolong kamu. Kemudian wallahu, dan bukan demi ni. Waw ni mana dan. Dan Allah yashhadu, menyaksikan. Innahum, sesungguhnya mereka adalah tengok Allah guna harfu taukid. Satu inna, yang kedua lam. Sesungguhnya mereka, iaitu orang munafik, lam pasti, kazibun, pendusta. Tengok siapa yang disaksikan oleh Allah adalah pendusta. Siapa? Orang munafik. Yang mana ni? Yang tak solat ke yang solat? Yang pergi berjihad bersama Nabi ke tak pergi? Yang bersedekah ataupun tak? Allah sendiri menyaksikan bahawa mereka itu sebenar adalah penipu. Jadi belum tentu solat, betul. Belum tentu pergi haji, betul. Sebab yang di belakang Nabi pun lagi hebat daripada kita. Solat mereka, jihad mereka, sedekah mereka lagi hebat. Tapi Allah sendiri menyaksikan mereka adalah pendusta. Ramai ni. Kalau kita tengok dalam suasana politik kita di Malaysia, banyak. Dulu dia kata kita tak akan kerjasama. Tapi bila orang nampak macam susah nak menaja, okey, kita pun kerjasama. Pada parti yang sama. Betul? Lepas tu bila kerjasama, cabut lari pula. Kan? Sebab apa? Ada rakan kongsi baru. Kemudian dia berjanji pula dengan rakan kongsi baru akan terus bekerjasama, akan menolong. Tapi bila tengok kawan tu nak kalah, kita tidak ada kerjasama. Lebih kurang sama. Dia beza orang beriman, berprinsip. Apa berlaku, menang ke kalah, dia tak akan gadai prinsipnya. Cakapnya tak akan berubah. Hari ni lain, petang lain. Pagi beriman, petang kufur. Itu bukan orang beriman. Yalah. Sentiasa berubah kan? Sentiasa berubah. Kalau macam yang betul Bani munafik dengan orang Yahudi kan? Kalau macam sekarang yang jadi kat dunia ni dia macam sama. Macam dengan negara Arab yang Ya, sama.
Ni yang rupa dia beriman kan, solat belakang Nabi, berjihad, bersedekah. Tapi sebenarnya ada kerjasama dengan rupa yang paling jelas sekarang yang berlaku ialah negara Arab yang buat kerjasama dengan Israel. Terang-terang. Emirat, tak payahlah saya sebut, memang semua dah tahu kan. Apa lagi negara apa? Bahrain, Mesir. Rupa dia Islam, nama dia Islam. Dan yang terbaru, saya baca berita yang Mekah, yang Saudi sendiri. Ya. Terbongkar cerita sebenar MBS. MBS tahu kan? Ada buat perjumpaan sulit dengan Benyamin Netanyahu. Nampak lama dah, cuma tak cerita je. Ni betul lah Allah cerita ni. Kalau kita tadabbur Quran, kemudian kita relatekan dengan apa yang berlaku, ya Allah. Jadi Allah nak bagi tahu, pelik tak? Pelik tak? Orang duduk belakang kamu mengatakan dia beriman pada kamu, pergi berjihad, rupa-rupanya musuh dalam selimut. Satu benda yang tak patut berlaku, tapi berlaku. Bila ni? Di zaman Rasulullah. Kalau zaman kita, betul tak orang Islam lalai dalam bab ni? Betul? Dia tuju senjata dia hanya kepada musuh orang kafir je. Rupa-rupa yang merosakkan Islam, banyak yang merosakkan Islam ialah orang Islam, negara Islam. Itulah penghalang besar orang Islam nampak Islam tu cantik, Islam tu ada prinsip, Islam tu adil. Berulang balik Ustaz. Berulang balik. Dia berulang. Memang ayat Quran untuk sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Lain. Pasti in sekiranya ukhriju. Tengok Allah. Sebenarnya yang cerita orang munafik ni pendusta, yang cerita orang munafik ni ada kerjasama dengan ahli kitab. Sebenarnya masa ayat ni turun, dah berlaku tak kerjasama tu? Dah berlaku ke belum? Tak, dia bongkar ni ada benda yang belum berlaku. Orang tu baru buat perancangan tapi belum berlaku lagi. Tapi Allah bongkar awal. Kalau ikut ayat ni sebenarnya belum berlaku. Sebab orang munafik kata apa ni? Mereka akan berkata pada saudara mereka, sekiranya kamu diusir, kami akan dan kami tidak akan taat. Dan sekiranya kamu diserang, sekiranya kami akan tolong. Benda dia belum berlaku, tapi Allah bongkar sebelum berlaku. Ini ada mukjizat. Dia panggil mukjizat Al-Quran lah. Apa mukjizatnya? Apa mukjizatnya? Betul. Nabi tahu benda gaib? Tak. Siapa yang tahu? Allah. Allah yang bongkarkan benda gaib. Dan sebenarnya ayat ini kata ahli tafsir, ini adalah berita gembira kepada Nabi. Nabi tak ada WhatsApp. Tak ada Telegram apa. Tapi Nabi tahu perancangan musuh. Kita macam-macam adakan, tapi kena tipu ke musuh setiap hari. Sebab tu Allah sebut ayat seterusnya apa? Allah kata, pasti sekiranya ukhriju, mereka diusir. Allah begitu awal-awal lagi, sebelum berlaku. Mereka janji kalau orang Bani Nadir diusir, mereka akan keluar. Allah tempelak. Sebenarnya kalau mereka Bani Nadir diusir, la yakhrujuna ma'ahum. Orang munafik tidak sama sekali akan keluar bersama Bani Nadir. Benda ini belum berlaku. Mereka tidak akan keluar ma'ahum, bersama mereka. Mana orang munafik tidak akan keluar bersama Bani Nadir. Betul tak? Bani Nadir dia diusir, orang munafik duduk kat mana? Duduk minum kopi kat Madinah. Walain qutilu, dan orang kafir mana khianat macam ni kan? Orang kafir kalau dikhianat pun kita nampak terang-terang. Kan? Ya, betul. Mana orang munafik ni dia khianat kepada siapa ni? Dua-dua, kanan kiri. Dia duduk dua kolam.
Semua dia dapat. Kalau dia naklah, dia akan ambil semua. Kalau dia tak nak, dia tolak semua. Dengan orang beriman pun, dia tak sokong. Dengan orang kafir pun. Tapi pada zahir, ada ketika dia sokong. Bila tu? Bila ada dapat kemenangan ke, kepentingan ke, harta rampasan, dia berpura-pura sokong. Cuba buka surah An-Nisa. Ayat 143. Ada muzabzabina ataupun 144. Ni muzabzabina. Baina zalika. Kemudian la ilaha ulai wala ilaha ulai. Ada? Lagi? Wa man yuta'illah falan tajid lahu sabila. wa man yudlilillah falan tajidalahu sabila. Okey, tengok Allah sebut sifat orang munafik. Apa makna muzabzabina? Ragu-ragu. Dah muzabzabina tidak konsisten, tidak tetap. Sekejap ke sini, sekejap ke sini. Jadi, macam lalang lah. Kemudian Allah huraikan. Apa makna muzabzabi? Muzabzabina baina zalik. Antara kumpulan orang beriman dengan kumpulan antara. Macam mana tu? Allah kata, la ilaha ulai. Mereka ni tidaklah kepada kumpulan ni. Wala ilaha ulai. Dan tidak juga kepada kumpulan Yahudi. Makna apa tu? Itulah muzabzabi. Habis dia sokong apa? Dia sokong apa? Mana yang boleh memberi kepentingan pada dia. Betul? Betul tak? Berlaku hari ni kan? Sekejap sokong ni, sekejap berubah, sokong orang lain pula. Orang politik. Tapi bukan politik di Malaysia lah. Di Afrika Selatan. Jadi Allah kata apa? Waman yudlillah. Siapa yang Allah sesatkan, ni orang munafik ni. Tak ada prinsip. Macam lalang kan? Siapa yang Allah sesatkan, falan tajidalahu, maka engkau tidak akan dapati bagi orang tu sabila. Apa maksud ni? Kalau Allah dah sesatkan orang munafik, kamu tak payah buat apa-apa lah Muhammad, buang masa saja. Mereka tak akan jumpa jalan kebenaran. Boleh? Ya Allah, ramainya. Bila saya baca ayat ni, betul-betul apa yang berlaku di Malaysia hari ini. Muzabzabina. Sekejap berubah, sekejap berubah. Tak di Afrika, Malaysia. Kalau perasan okey lah. Kemudian wala in qutilu, dan pasti sekiranya qutilu mereka mereka diperangi. Siapa yang diperangi ni? Siapa? Tak. Bani Nadir. Allah nak bagi tahu, kan dia berjanji tadi. Kalau kamu orang yang munafik berjanji dengan Bani Nadir, kalau kamu diperangi kami akan tolong. Allah jelaskan. Sebenarnya kalau Bani Nadir diperangi, la yansurunahum. Mereka iaitu orang munafik tak akan bantu orang Yahudi. La yansuru. Mereka tidak akan menolong. Maknanya janji mereka itu semua adalah dusta. Dan itulah sifat utama orang munafik. Apa sifat utama? Tak, sifat utama orang munafik. Kan Nabi sebut 3 kan? Bila bercakap, bohong lah ni. Ni cakap bohong. Yang kedua, bila berjanji, mungkir. Bila diberi amanah, khianat. Sebab itulah kalau kita patah balik kisah bagaimana Bani Nadir dikepung oleh Nabi kan. Kenapa? Peringkat awal,
Bila Nabi bagi amaran pada Bani Nadir, keluar daripada Madinah, dia setuju. Lepas tu dia ubah pendirian. Dia kata kami tak nak keluar. Kami akan berdepan, berperang dengan kamu. Kenapa dia ubah pendirian? Tak, kenapa Bani Nadir, peringkat awal Nabi nak ala dia setuju. Okey, kita keluar. Tapi lepas tu dia ubah pendirian, dia kata pada Nabi, kami tak akan keluar, kami akan berperang. Kami akan pertahankan hak kami. Apa yang mendorong mereka tukar pendirian? Sebab ada kepentingan. Tak. Ni, janji orang munafik ni. Orang munafik kata, jangan keluar, kami akan bantu kamu. Tapi akhirnya dia tunggu-tunggu sampai berapa hari? Berapa hari dah Nabi kepung, lupa dah. Tunggu-tunggu orang munafik tak datang. Tunggu-tunggu akhirnya serahkanlah dia keluar. Jadi Allah kata sekiranya Bani Nadir diperangi, mereka orang munafik tidak akan menolong mereka. Kemudian yang ketiga, ada 3 janji ni. 1, bila kamu diusir kami akan keluar bersama kamu. Kami tidak akan dengar cakap Nabi Muhammad. Yang ketiga, kalau kamu diperangi kami akan tolong. Kemudian walain, dan sekiranya nasaruhum, mereka menolong. Sekiranya mereka menolong. Mereka menolong mereka. Siapa ni? Siapa tolong siapa? Allah buat andaian. Kalau betul mereka tolong pun, akhirnya apa berlaku? La yuwallunna al-adbar. Pasti mereka akan yuwalluna, berpaling, adbar, punggung. Adbar daripada dubur, punggung. Mana apa ni? Mereka akan Allah tak guna perkataan belok, tapi Allah guna perkataan menggambarkan mereka cabut lari, iaitu punggung mereka berpaling. Mula-mula berdepan kan, bila punggung dia ke belakang musuh, makna mereka cabut lari. Mereka akan cabut lari. La yunsarun, dan betul ke ni? Mereka tidak akan ditolong. Siapa ni? Bani Nadir. Sebab mereka tunggu apa yang dijanji oleh orang munafik tak sampai-sampai, menyebabkan akhirnya dia ada 2 pilihan je. Sama ada serah diri pada Nabi, serah Nabi nak buat apa, ataupun mereka akan diperangi dan mereka akan dibunuh dan dirampas semua harta. Okey. Soalannya, kenapa orang munafik ini begitu takut? Dia berjanji tapi sebenarnya hatinya takut. Kenapa? Jawapannya selepas ni. Ayat 13. Panjang tak ayat tu? Pendek kita tulis. Sebab dia berkait ni. Ini sebab orang Yahudi penakut. Janji bukan main, berdegar-degar. Tapi bila bertembung betul-betul, takut. Apa dia? Ayat dia. Ini Allah begitu. Sebab apa mereka takut? La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallahi. Zalika bi'annahum qaumun la yafqahun. Okey, cuba terjemah. Ayat ni adalah bagi tahu sebab kenapa orang munafik ni walaupun berjanji tapi dia tak buat pun. Sebabnya la antum, pasti antum apa mana? Apa pula mereka? Kamu. Pastilah kamu, siapa kamu ni? Orang beriman. Pastilah kamu orang beriman asyaddu rahbatan. Lebih
lebih rahbatan, ditakuti. Fi sudurihim, dalam dada mereka ataupun dalam hati mereka. Minallah, daripada Allah. Apa sebab? Orang munafik ni berjanji tapi tak buat apa. Ni Allah bagi. Pasti kamu ni, orang beriman, lebih ditakuti dalam hati mereka daripada Allah. Mana orang munafik? Antara orang beriman, Nabi ke para sahabat dengan Tuhan. Yang mana dia lebih takut? Kenapa dia takut? Dia takut mati. Jadi kalau dia orang beriman, sepatut dia takut pada siapa? Allah. Ini ciri-ciri orang munafik, iaitu takut pada manusia lebih daripada takut kepada Allah. Ramai tak manusia yang kononnya Islam tapi takut pada orang tu, takut pada orang ni kan? Itu ciri-ciri munafik. Takut pada polis, takut pada Dajjal. Okey? Allah sebut ciri-ciri orang beriman dalam surah apa ni? Cuba cek tengok. Sifat orang beriman, wala yakhafuna laumata laim. Allah kata apa? Wala yakhafuna laumata laim. Surah apa? Dia cuba cari. Buku ke? Sifat orang beriman apa dia? Mereka tidak pernah takut laumata, celaan, laim, orang yang mencela. Ayat Al-Maidah ayat 23. Jadi orang beriman bukan setakat tak takut pada orang, orang cela pun dia tak takut. Sekarang ramai tak takut pada orang cela kan? Akhirnya dia tak sampaikan kebenaran. Saya tak naklah gaduh-gaduh kan. Baik tak payah cakap lah. Padahal dia tahu benda tu salah. Makna dia belum betul-betul beriman. Dan dia ada ciri-ciri munafik. Sebab ciri munafik, dia takut orang lebih daripada takut pada Allah. Allah berpesan dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Allah kata apa? Fala takhshawhum. Fala takhshawhum wakhshawni. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, fala takhshawhum, jangan kamu takut pada mereka, takut pada manusia, takut pada selain pada Allah. Jangan. Sebaliknya, wakhshawni, takutlah hanya kepada aku. Kan? Surah Al-Baqarah ayat apa? Ini Al-Baqarah 150. Satu lagi, cuba buka surah An-Nisa ayat 77. Allah nak bagi kita sifat orang munafik. Ayat ini panjang tapi saya nak ambil ada bahagian tengah tu. Surah An-Nisa ayat 77. Mereka takut pada manusia seumpama mereka takut kepada Allah. Cuba tengok ayat tu. Surah An-Nisa ayat 77. Yakhshawna an-nas ka khashyatillah atau ini ayat panjang, saya ambil kat tengah dia. Cuba terjemah. Yakhshawna, Allah nak cerita sifat orang munafik.
Iaitu apa dah? Yakhshawna nas. Mereka takut pada manusia ka khasyatillah, sebagaimana orang beriman takut pada Allah. Jadi kalau orang beriman takut pada Allah macam ni, dia pun takut pada manusia macam orang beriman takut pada Allah. Tak boleh ni, nanti orang kata ini tak boleh ni, nanti sempit rezeki, kan? Nanti bergaduhkan, nanti pecah belah. Au asyadda khasyah, ataupun lebih dahsyat lagi apa dia? Dia takut pada manusia lebih dahsyat daripada dia takut kepada Allah. Boleh? Okey. Apa punca manusia takut pada manusia? Apa punca orang munafik lebih takut manusia daripada Allah? Tengok Allah bagi tahu jawapan. Tadi Allah nak bagi tahu kenapa orang munafik takut berdepan dengan musuh. Jawapannya sebab mereka takut orang beriman. Lebih daripada takut pada Allah. Okey? Sekarang soalan kedua, kenapa mereka tak takut pada Allah? Jawapannya zalika, yang demikian itu bahawa sesungguhnya mereka la qaumun adalah kaum la yafqahun, tidak yafqahun mana tidak faqih, lebih tepatnya tidak kenal Allah. Yafqahun ni makna mereka tidak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, dia lebih takut manusia daripada Allah. Betul? Berapa ramai yang buat dosa kan, tapi bila ada bos, dia berhenti. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Allah bahawa Allah lagi nampak apa dia buat daripada bos. Dan Allah bila menghukum, hukumannya lagi dahsyat. Dia tak tahu yang tu. Jadi akhirnya dia takut pada. Samalah kita bila jumpa polis kan. Kalau berdosa, kalau berbohong berdosa. Tapi kalau cakap benar, kena saman. Kita pilih yang mana? Ini akidah ni, masalah akidah. Jadi ingat pengajaran di sini yang paling besar apa dah? Jangan ada sedikit pun rasa takut pada orang. Termasuklah takut celah orang. Tak berani nak cakap benar. Kalau cakap benar, orang tuduh kita apa-apa je lah. Kita pun akhirnya jadi macam orang ramai aja. Kan? Boleh post Ustaz? Boleh post ada edit pendek-pendek. Tak, itu strategi dakwah. Lain. Okey? Jadi siapa yang tak kenal Allah, natijahnya apa? Dia mesti takut manusia. Siapa kenal Allah, dia tak takut pada sesiapa saja, melainkan Allah. Dan siapa yang takut hanya pada Allah, hidupnya akan tenang, bahagia. Sebab Allah maha hebat bersamanya. Okey. Boleh Habis. Okey, kita tengok soalan dulu. Rozia, bagaimana pula dengan situasi sekarang yang mana manusia terlalu takut dengan COVID? Sampaikan takut nak buat apa sahaja, apa yang perlu kita. Itu betul lah tu. Bila dia takut pada COVID, sampai banyak benda yang dia tak boleh buat, itu ada ciri-ciri munafik. Dan sebabnya ialah dia tidak kenal Allah. COVID itu adalah makhluk. Jadi kalau makhluk yang mencipta COVID siapa? Allah. Logiknya, antara pencipta COVID dengan COVID, mana yang lebih kuat? Tentulah pencipta. Mana yang lebih hebat? Tentulah pencipta. Jadi logiknya, sepatutnya kita takut pada yang lebih kuat daripada yang dicipta. Tapi kenapa kita takut COVID yang dicipta oleh Allah lebih daripada kita takut kepada Allah yang mencipta? Sebab kita la yafqahun, tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Dia kalau Allah dah takdirkan, yang orang beriman yang patut dia takut pada bukan COVID, takut buat dosa.
Bila kita kena Allah, kita rasa kebesaran Allah, kita tak akan buat dosa. Berapa ramai yang buka aurat, tak takut pada Allah, tapi tutup muka pakai mask sebab takut pada COVID. Ini ada ciri-ciri orang yang tidak kena Allah. Orang yang dia lebih kena COVID daripada pencipta COVID. Semua yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada orang kata dari segi beradab lah. Sebenarnya COVID ni macam saya sebut kelas yang bila semalam ke, Allah sengaja bagi satu musibah, tujuannya untuk mengelak musibah yang lagi besar, iaitu azab Allah di akhirat. Musibah apa dah? Antaranya sakit, antaranya kematian, dan antaranya adalah COVID-19. Itu adalah musibah. Walaupun perancangan musuh memang kerja dia merancang, tapi ingat, dalam perancangan musuh, di atas perancangan musuh ada Allah yang merancang, dan perancangan Allah akhirnya akan menang. Jadi jangan kita takut pada perancangan musuh, tapi takutlah pada perancangan Allah. Sebab musuh merancang macam mana, kalau Allah tak izin tak akan berlaku. Tapi kalau Allah yang merancang, pasti akan berlaku. Jadi sebelum pakai mask, tutup kepala dulu, tutup aurat. Orang munafik itu ialah Bani Nazir ke? Bukan. Jangan salah faham. Orang munafik ini bangsa Arab. Ketua dia Abdullah bin Ubay. Bani Nazir ni bukan bangsa Arab, dia Bani Israel. Bangsa Bani Israel. Dan Bani Israel ni dia ada dua agama. Satu agama Yahudi dan satu lagi agama Nasrani. Dan bangsanya asalnya ialah daripada Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Dan dalam bangsa Yahudi ni terbagi, kalau di Madinah dia banyak puak, tapi di Madinah yang terkenal ada 3 puak sahaja. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Jadi Bani Nazir orang Yahudi, orang munafik lain. Orang munafik adalah bangsa Arab yang berpura-pura Islam. Apakah sifat ataupun ciri-ciri munafik pada orang Islam akan menjurus kepada kekufuran? Bagaimana pula yang dikatakan munafik dari segi akidah? Kita dah belajar sebelum ni, munafik ni ada dua. Satu munafik dari segi akidah. Macam orang munafik zaman Nabi lah. Dia tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari akhirat. Dia menolak Al-Quran. Tapi sebab ada kepentingan, dia berpura-pura Islam. Dia solat, dia puasa, dia haji. Hati dia kufur. Ni munafik dari segi akidah. Yang Allah kata, bila masuk neraka, neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik adalah neraka paling bawah. Ini munafik dari segi akidah. Dia tak percaya pada Allah, tak percaya pada hari akhirat. Adapun orang Islam yang ada sifat munafik, seperti bila bercakap, berbohong. Bila berjanji, tak tepati. Bila dia diberi amanah, dia khianat. Tapi hati dia tetap beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman kepada Rasulullah. Dia Islam. Cuma ada sifat munafik. Mana kalau dia mati, ditimbang dosa dengan amalan solehnya. Kalau dosanya lebih banyak, maka fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau timbangan amal solehnya lebih banyak, lebih berat, maka dia dalam kehidupan yang diredai dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, sekiranya amalan solehnya ringan sedikit daripada dosa, maka fa ummuhu hawiyah, dia akan masuk neraka. Tapi sebab dia Islam, akhirnya dia akan keluar balik daripada neraka dan akan masuk surga. Tapi kalau dengan sebab kita teguh boleh membawa kepada musibah yang lebih besar. Ya, kalau dengan sebab kita teguh membawa musibah lebih besar, seperti putus hubungan silaturahim, ketika itu jangan teguh. Itu bukan masuk bab takut. Itu lebih kepada strategi dakwah. Tapi kalau kita tegur pun tak membawa perpecahan kan, dia pun okey, cuma dia tak terima, jangan tegurlah. Okey. Soalan saya dalam surah Al-Baqarah ayat 286, apa perbezaan wa'fu anna dan waghfir lana dalam ayat ini? Ada ulama tafsir mengatakan wa'fu anna daripada perkataan afuwun.
Iaitu dipadamkan terus dosa kita, dipadam dan delete terus. Di akhirat besok langsung tak sebut. Tapi kalau waghfir lana daripada maghfirah. Maghfirah makna diampunkan tapi tak dipadamkan. Makna orang yang diampunkan dosa dengan perkataan maghfirah, dosanya masih tercatat dan Allah akan sebut juga di akhirat. Bukan nak menghukum, tapi sebagai peringatan bahawa nikmatnya engkau buat dosa sekian-sekian, tapi akhirnya Allah ampunkan. Jadi bezanya, wa'fu anna, diampunkan dosa dan delete terus dan tak disebut di akhirat besok. Waghfir lana, diampunkan dosa tapi masih kekal dalam rekod dan akan disebut di akhirat, tapi bukan di khalayak ramai. Allah panggil seorang sama seorang. Wallahu a'lam. Sunnah daripada Rasulullah, sunnah daripada ulama. Tak ada. Sunnah ni satu sahaja. Sunnah daripada Rasulullah sahaja. Sunnah daripada ulama tidak ada, sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Jadi bila sebut pewaris Nabi, ulama kena ikut sunnah Nabi, bukan ulama buat sunnah sendiri. Bila buat sunnah sendiri, dia tak panggil pewaris. Dia tak panggil pewaris Nabi. Jadi yang ada hanyalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay beriman ke tak? Tak beriman. Dia tak beriman sampai sudah. Dan dia akan masuk neraka paling bawah dan kekal dalam neraka. Saya pernah dengar kita boleh berbohong kalau dengar bercakap benar, dia mengatakan kemudahan pada. Okey, dalam satu hadis Nabi kata tidak boleh berbohong kecuali 3 tempat. Berbohong ni hukumnya haram dan dosa besar. Sebab ia sifat munafik. Kecuali 3 tempat ni dibolehkan berbohong kerana maslahah. Bukan semata-mata dibenarkan tanpa sebab, tak. Tapi sebab ada maslahah. Pertama, dalam peperangan. Dalam peperangan kita boleh bercakap bohong dengan musuh. Untuk apa? Untuk kita menang dan mengalahkannya. Peperangan mana ni? Antara Islam dengan kafir. Yang kedua, bila kita nak mendamaikan antara dua orang yang berselisih, yang bergaduh. Kita nak mendamaikan antara dua pihak, ketika itu dibolehkan berbohong demi untuk mendamaikan, untuk menyatukan balik saf orang-orang Islam. Contoh A dengan B bergaduh, kita jumpa A, kita kata B dah minta maaf kesalahan dia, padahal dia tak minta maaf pun. Kemudian kita jumpa B pula, kita kata A telah maafkan kamu, padahal belum pun. Supaya apa? Supaya akhirnya mereka berdamai dan bersatu. Dan yang ketiga, berbohong antara suami dengan isteri ataupun isteri dengan suami. Untuk apa ni? Untuk mengelakkan daripada pergaduhan ataupun ada masalah rumah tangga. Benda contoh. Kalau suami ni, mak mertua dia memang tak suka pada dia. Jadi bila isteri balik rumah mak dia, mak mertua dia, mak pada isteri ni dok kutuk suami dia. Menantulah. Jadi bila isteri balik rumah, suami dia tanya, apa mak kamu cakap tentang tentang saya? Isteri kata, mak saya okey je, dia puji. Padahal mak dia kutuk habis-habisan. Sebab apa? Dibolehkan berbohong supaya kalau dia cakap yang benar, akan bergaduh lagi masalah, bukan setakat menantu dengan mak mertua. Mungkin suami itu akan benci pula kepada isterinya. Sebab isterinya lebih kurang dengan mak dia. Itu contohlah, contoh. Ustaz, adakah kaum Muhajirin dan Ansar ini termasuk golongan sabiqun? Ya. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Jelas. Orang-orang yang sabiqun yang awal ialah daripada golongan Muhajirin, golongan Ansar, dan golongan ketiga wattabi'in, dan orang yang mengikut golongan Ansar. Mengapa Yahudi dan Nasrani digelar golongan ahli kitab? Mengapa golongan Yahudi dan Nasrani dipanggil ahli kitab? Sebenarnya yang memanggil mereka ahli kitab ialah Allah melalui Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Allah yang panggil. Kenapa dipanggil ahli kitab? Sebab Yahudi dan Nasara ada kitab Allah. Mereka asalnya beriman kepada kitab Allah. Kalau Yahudi kitab Taurat, kalau Nasrani kitab Injil. Tapi akhirnya mereka mengubah kitab tersebut. Mereka tukar tambah. Dan mereka tak beriman. Maka
Allah gelarkan mereka ahli kitab. Kenapa Allah panggil ahli kitab? Sebab nak membezakan satu lagi golongan kafir, iaitu orang musyrikun. Orang musyrikun ni kafir, ahli kitab kafir. Dua-dua kafir, dua-dua masuk neraka. Tapi yang membezakan antara dua apa dia? Orang musyrikin tidak ada kitab. Kalau sembelihan mereka tak boleh makan. Ahli kitab ni asalnya ada kitab, Taurat dan Injil. Walaupun akhirnya mereka ubah dan mereka tetap tidak beriman, tapi sembelihan mereka dibolehkan, boleh kita makan. Kemudian wanita Yahudi ataupun wanita Nasrani boleh berkahwin dengan lelaki Islam. Adapun wanita musyrikin tak boleh kahwin dengan lelaki Islam kecuali dia masuk Islam. Wallahu a'lam. Dalam keadaan Covid ni ramai yang hilang sumber pendapatan. Dalam keadaan itu akan sentiasa memikirkan, sedangkan tahu itu semua dari Allah. Adakah itu munafik? Tak adalah munafik. Tapi ciri-ciri munafik itu adalah dia sebenarnya hilang pekerjaan. Tapi adakah hilang rezeki? Adakah hilang rezeki? Rezeki tak akan hilang. Sebab Allah dah tetapkan setiap orang rezekinya. Bahkan Nabi kata setiap orang tak akan mati sehinggalah dia habiskan rezeki. Jadi datang Covid ke apa ke, selagi ada rezeki dia, dia akan hidup. Bila rezekinya habis, dia akan mati walaupun Covid tidak ada. Jadi kena jelas. Itu akidah tu. Akidah rezeki kita tidak akan kurang kerana Covid, tak. Kadang-kadang Allah bagi Covid itu sebenar. Berapa ramai? Sebab Covid, rezeki dia semakin bertambah. Dan lagi nikmat ialah sebab Covid, dia semakin iman dia meningkat. Dan rezekinya untuk beramal soleh lagi bertambah. Dia semakin dekat kepada Allah. Jadi jangan pandang rezeki itu ialah material saja. Jangan pandang rezeki itu duit, makanan je. Tak. Rezeki yang paling mahal ialah kita dapat beriman kepada Allah, kita dapat beramal soleh, dan bila mati, kita boleh bawa sebanyak-banyaknya bekalan. Itulah rezeki yang kekal abadi. Jadi jangan pandang rezeki itu hanya material ataupun duit sahaja. Sibuk sekarang orang takut pada benda-benda yang khurafat, hantu, ketuk pintu lah, ilmu sihir. Macam mana nak yakinkan pada orang supaya kembali kepada Allah? Allah sebut orang munafik ni takut pada manusia sebab apa? Sebab mereka la yafqahun. Mereka tidak kenal Allah. Maka nak kembalikan manusia supaya hanya takut kepada Allah, ajarlah mereka kenal Allah. Asasnya mereka tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, mereka akan takut semua selain daripada Allah. Ajarlah mereka kenal Allah. Macam mana caranya? Pertama, Allah jadikan dia tak nampak, tapi Allah bagi banyak sangat bukti-bukti ciptaannya yang jelas menunjukkan dia ada, dia tu hebat, dia tu maha hidup dan berdiri dengan sendiri. Tengoklah langit 7 lapis. Daripada dulu sampai sekarang tak senyap, tak retak. Takkanlah dia automatik terjadi macam tu. Mesti ada pencipta yang hebat. Tengoklah orang mati, orang lahir kan. Pokok-pokok tumbuh daripada air yang sama, tanah yang sama, tapi bila keluar, berbagai-bagai jenis buahan, berbagai rasa, berbagai bentuk, berbagai warna. Mesti ada pencipta yang hebat. Jadi berfikir dengan akal untuk kita kenal Allah. Yang kedua, bila kita kenal Allah, tadabburlah ya Allah. Bila kita kenal Allah, kita nak tahu apa yang Allah perintah pada kita. Apa yang perlu kita buat supaya kita dapat cinta Allah, supaya kita dapat rahmat Allah. Jadi dua cara nak kenal Allah. Satu, berfikir melihat kebesaran Allah. Yang kedua, berfikir tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Kalau kita gabungkan dua tu, kita tak akan takut pada sesiapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa berdebar-debar dan risau, apa zikir yang kita boleh amalkan? Dan bila kita dah berdebar tu, maknanya kita tak berzikir lah tu. Sebab Allah kata, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati? Jadi Allah begitu, sebab hati tenang zikir. Bila hati tak tenang, mana tak zikir lah tu. Ataupun mungkin kita zikir tapi tidak ada penghayatan. Mulut bergerak tapi fikiran melayang. Dia tak akan mendatangkan ketenangan. Begitu juga, kadang-kadang mulut kita berzikir tapi dalam masa sama kita buat maksiat. Jadi hati kita ni hitam, hati kita ni mati. Mulut kita berzikir, dia tak akan memberi ketenangan. Percayalah. Jadi cek diri kita ada tak
dosa-dosa kita buat, ada tak sifat-sifat mazmumah, dengki ke, riak ke, sombong ke, bangga diri ke, perasaan kita lebih pada orang ke. Kalau ada sifat-sifat tu, kita zikir macam mana pun dia tak akan memberi keterangan. Jadi Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha. Telah berjayalah orang yang mensucikan dirinya. Jadi cek diri kita, cek hati kita, cek dosa-dosa kita. Kalau masih ada, zikir banyak mana pun tak akan memberi ketenangan. Bersihkan hati dan berzikirlah pada Allah. Sekiranya seorang itu ada ketiga-tiga ciri munafik, tapi yang lainnya dia tetap bertauhid. Tak, dia masih orang Islam, tetapi bersifat munafik. Tidak boleh kita nak hukum orang munafik kan. Sebab munafik ni, macam kita tuduh dia kafir lah. Tak boleh ha? Nak tuduh orang tu kafir mesti ada bukti yang jelas. Contoh dia kata Tuhan ni tak ada, Quran ni tak boleh pakai. Itu kata-kata yang membawa kepada kekufuran secara jelas. Tapi kalau setakat bercakap bohong, tak tepat janji, tak boleh kita nak tuduh dia munafik. Adakah malas, rasa malas dan rasa berat dalam melakukan ibadah termasuk sifat munafik? Bukan termasuk munafik. Malas, antara ciri-ciri orang munafik ialah malas. Allah sebut dalam Al-Quran kan, surah An-Nisa ayat 143, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka mendirikan salat, mereka mendirikan dalam keadaan malas. Jadi sifat malas ni sifat orang munafik. Kalau kita beriman dengan Allah tapi malah beribadat, sebenarnya kita bukan orang munafik, tapi kita orang Islam tapi bersifat munafik. Bukan malah solat je, malah berzikir, malah baca Quran, malah pergi kelas tadabbur, malah nak buat kebaikan. Itu semua sifat-sifat orang munafik yang wajib orang beriman hilangkan daripada hidupnya. Bagaimana kita hendak mendidik anak-anak yang masih kecil, umur sekitar 5 tahun untuk mentadabbur ayat Al-Quran? Dia, wallahualam, bagi saya lah, kalau kita tengok salafus salih dahulu, mereka masa umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mereka hafaz Al-Quran. Mereka tak tadabbur. Kalau tengok saudara Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan ulama salah kebanyakannya, masa umur 5, 6, 7 tahun, mereka hafal Al-Quran. Dah habis hafal, lebih kurang 10 tahun, dah matang, barulah mereka belajar ilmu agama. Termasuklah tadabbur Al-Quran, termasuklah sirah Nabi. Sebab kadang-kadang umur 5 tahun, dia tak boleh nak berfikir dengan matang. Dia tak boleh nak faham ayat-ayat Allah. Jadi umur ni 5, 6, 7 tahun yang paling sesuai kita suruh dia hafal. Bila dah habis hafal, kita tadabburkan mereka apa yang mereka hafal. Wallahu alam. Bagaimana mahu selarikan dengan ayat patuh pada pemimpin dengan ayat takut hanya pada Allah? Yang patuh pada pemimpin, Allah kata ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taatlah pada Allah. Satu. Yang kedua, wa atiiur rasul, taatlah pada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemimpin minkum, daripada kalangan kamu. Siapa kalangan kamu? Ya Allah sebut awal-awal, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Maknanya kita wajib taat kepada pemimpin yang dari kalangan kamu, iaitu orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, Nabi bagi garis panduan, la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang melakukan maksiat kepada Allah. Kadang-kadang pemimpin dah beriman tapi dia suruh benda yang bercanggah dengan perintah Allah, haram kita taat. Wallahu alam. Okey. Saya nak elan sikit . Ini pelajar-pelajar sambil belajar tadabbur Al-Quran, dia juga harus ataupun bagus kalau dia memiliki kitab tafsir. Antara kitab tafsir yang terbaik, yang muktabar, yang diterima oleh umat Islam ialah tafsir Ibn Katsir. Diterjemah dalam bahasa Indonesia dan telah disaring. Ada cerita Israiliyat telah ditapiskan. Kemudian hadis-hadis disebut yang mana sahih, yang mana dhaif. Dan ditulis pula kitab tafsir ini ditahqiqkan oleh 4 ulama, Syekh Ahmad Abdul Rabbi An-Nabi, Syekh Muhammad Ali, Syekh Syarif Abdullah, Syekh Aiman Nasir.
Dan kitab tafsir ini disaring mengikut kaedah-kaedah tafsir Al-Quran yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, antara ulama tafsir yang terkini lah. Dia telah meninggal. Jadi saya galakkan setiap pelajar sambil dia tadabbur, dia boleh baca setiap hari di rumah buku tafsir Ibn Kathir. Ada 10 jilid 10 jilid. Harganya 750. Harganya 750 RM. Jadi bukan saya jual ni, kawan saya jual. Saya nak bantu. Kita sama-sama bantu. Sambil-sambil kita bantu diri kita sendiri supaya kita lebih mendalami tadabbur Al-Quran. Harganya 750. Dan siapa yang bayar deposit RM50, kita bagi kitab ni. Tapi baki tu kena bayarlah. Kita boleh bagi peluang bayar secara ansuran 5 bulan. Dan tidak ada riba. Harga 750, bayar pun 750. Walaupun bayar secara ansuran 5 bulan. Jadi setiap bulan bayar 150. Setiap bulan dia bayar 150. Jadi kalau dia bayar RM50 deposit, kita akan bagi kitab tafsir ni sebanyak 10 jilid. Kemudian dia bayar bulanan, setiap bulan 150. Dan siapa yang ingin memiliki kitab ini boleh kontak saudara Syakir. Saudara Syakir, ada nombor kat situ. Yang juga yang menjual buku Sirah An-Nabawiyah. Orang yang sama. Okay. Jadi semoga dengan kita memiliki buku ni, kita akan lebih memahami ayat Allah dan masa kita lebih banyak kepada perkara yang bermanfaat. Ada benda kita nak bacakan. InsyaAllah. Kalau siapa yang dah ada buku ni, boleh beli lagi untuk hadiahkan. Supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ataupun dia wakafkan. Okey? Ada lagi soalan? Betul ke makan dalam dulang itu ikut sunnah Nabi? Saya tak pastilah. Wallahualam. Saya tak pernah jumpa dalil makan dalam dulang tu adalah sunnah Nabi. Saya tak pernah jumpa dalil. Dan satu lagi kita perlu ingat, ada benda yang Nabi buat tu sebab itu fitrah semula jadi. Ataupun itu adalah adab budaya orang Arab. Macam Nabi pakai jubah kan. Ada orang kata itu sunnah Nabi. Ada orang kata bukan sunnah Nabi, itu budaya orang Arab. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah. Kan? Wallahualam. Jadi makan dalam dulang tu saya tak pasti. Adakah sunnah Nabi ataupun tak. Yang pasti sunnah Nabi, bila makan baca bismillah. Dan bila makan jangan membazir. Makan tangan kanan, ambil yang depan kita, dan bila tumpah kutip, jangan buang. Kadang-kadang makan dalam dulang tapi banyak buang, tak ikut sunnah juga. Bila tumpah kutip dan jilat jari. Bila ada nasi kat jari, sunnah Nabi apa dah? Jilat. Kalau isteri makan ada nasi di jari, suami yang jilat jari tu. Ataupun sebaliknya. Kalau tak lalu, jilatlah jari sendiri. Adakah pelbagai selawat selain pada selawat biasa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak, selawat ni ada 4-5 jenis lah yang daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Adapun selain pada itu yang bukan daripada hadis sahih, tidak digalakkan kita berselawat. Sebab apa? Sebab bila turun ayat ya ayyuhallazina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah kata, wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Bila turun ayat ni, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami dah tahu bagi salam pada engkau, tapi selawat kami tak tahu. Nabi diam. Maknanya, sahabat pun tak tahu berselawat, tapi sahabat tak mereka-reka selawat. Sahabat pergi tanya Nabi, dan Nabi pun belum dapat wahyu. Sehingga 2-3 kali barulah turun wahyu, Nabi beritahu cara berselawat yang kita duk berselawat setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, kan? Sampai habis. Jadi kalau Nabi tak kata pada sahabat, kamu boleh selawat apa saja yang kamu rasa betul. Tak. Nabi tunggu wahyu dan dengan wahyu itulah Nabi sampai kepada sahabat cara berselawat. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita nak amalan kita, semua orang beramal sepatutnya dia nak amalan dia diterima oleh Allah. Jadi kalau nak diterima, pastikan
Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat sebarangan. Takut-takut kita buat banyak benda kan, tapi tak selari dengan Nabi, takut-takut tak diterima dan akhirnya di akhirat besok menjadi debu. Orang tanya, mana tahu? Mana tahu Allah tak terima? Sebab kita tak tahulah, kita berjaga-jaga, kita pilih yang terbaik. Wallahu a'lam. Mana? Betulkah kaum Ansar dari dua kaum yang digabungkan, iaitu Aus? Ya, betul. Kaum Ansar adalah gabungan daripada dua kaum yang terbesar di Madinah yang dulu sentiasa berperang, bergaduh sebelum datang Islam, iaitu kaum Aus dan Khazraj. Betul. Boleh beri sedikit pandangan masa COVID-19 pakai mask, bila tamat COVID tak pakai. Sedangkan surah Al-Ahzab perintah, adakah ini juga boleh dikategorikan sebagai surah Al-Ahzab tu perintah tutup aurat kan, tapi dia tak tutup pun. Bila datang perintah pakai mask, dia pakai. Bila habis COVID ini PKP, dia tak pakai. Jadi dia bukan munafik, dia ada ciri-ciri munafik. Apa dia? Dia lebih takut pada orang daripada Allah. Allah perintah tutup aurat, dia tak tutup pun, tak kisah pun. Tapi bila manusia perintah pakai mask untuk mengelakkan daripada jangkitan, dia pakai. Mana dia lebih takut pada manusia ataupun COVID daripada takut kepada Allah. Dia bukan munafik, tapi ada ciri-ciri munafik. Okey. Dah. Saya dah. Apabila selesai membaca Al-Quran, kita sepatutnya membaca tasbih kafarah yang sebenarnya tidak ada dalil yang secara jelas. Tidak ada dalil secara jelas, secara sarah. Bila lepas baca Quran, Nabi baca tasbih kafarah ke ataupun sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim tidak ada dalil. Cuma baca tasbih kafarah pun hanya disebut bila tutup majlis ilmu. Dalam hadis itu tak sebut secara jelas. Bila selesai membaca Al-Quran, Nabi baca tasbih kafarah. Jadi kalau bagi saya lah, yang terbaiknya kita baca tasbih kafarah. Ataupun kalau tak baca apa-apa pun, tak ada masalah. Kalau baca sadaqallahul azim tu, dia sebenar satu, tidak ada hadis, tidak ada dalil. Tapi kalau baca tasbih kafarah, paling kurang ada dalil. Walaupun hadis tu, hadis pasal tasbih kafarah dia lebih umum, bukan untuk baca Quran saja. Wallahu a'lam. Mana lebih utama, derma kepada masjid orang miskin berbanding sedekah? Dia tengok keperluan lah. Kadang-kadang orang miskin perlu makan masa tu. Maka keutamanya ialah bagi pada orang miskin. Kadang-kadang orang kampung tu tak ada masjid kan. Dia sangat-sangat perlukan masjid. Maka ketika itu yang terbaik ialah untuk bina masjid. Kadang-kadang ada penuntut agama yang tidak ada duit, tak cukup makan, tak dapat beasiswa. Dia perlukan belajar ketika itu juga, ataupun perlu bayar yuran ketika itu juga. Maka yang terbaik ketika itu bayar. Jadi tengok keadaan, tengok situasi. Okey, dah? Ada lagi? Tak ada? Bolehkah berdoa mendongak ke langit seperti Nabi berdoa supaya tukar kiblat ke Kaabah? Tak, sunnah Nabi berdoa kat tangan. Sunnah Nabi berdoa kat tangan. Mendongak ke langit tidak ada. Tapi kalau nak mendongak pun tak salah lah. Tak salah. Yang sunnah Nabi angkat tangan. Dan juga yang paling penting bila berdoa, khusyuk. Khusyuk. Wallahu a'lam. Mana lebih utama? Dah. Okey. Dah. Okey, kelas kita akan datang ialah malam ni, pukul 9 malam. Kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.